dimasukkan sebelahnya, tiada hasil janabah. Tapi masalah di sini tu ada khilaf. Masalah di sini tu ada khilaf. Kalau ikut di dalam kitab Tufah tu nampaknya Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tufah tu dia nampaknya cenderung kepada hasil janabah. Cenderung kepada hasil janabah. Tapi di sini tu maknanya tidak hasil janabah. Dia katanya, dan jikalau serta kebanyakan zakatnya, tetapi hasyafah tu tidak masuk sekalian. Hasyafah tu tidak masuk sekalian. Dia katanya tiada hasil janabah dengan setengah ini, dengan masuk setengah hasyafah. Maknanya tidak kesemua hasyafah. Tidak kesemua hasyafah. Maka dia katanya masuk dalam kata tidak kesemua tu. Dan jikalau ini ghayah pada tiada hasil janabah. Mana setengah pada rupa tidak hasil janabah juga. Dan jikalau serta kebanyakan zakat. Masuk tu kebanyakan zakat tu masuk. Tapi hasyafah tidak kesemua. Maka tak hasil janabah. Macam mana zakat tu kalau dia masuk dah banyak balik masuk dengan tak masuk. Nisbah zakat tu. Jadi dia di sini kira lah. Nah, zakat tepat awal dianya dikatakan hasyafah. Sebelah bawah pada hasyafah tu itu dikatakan zakat. Dia panggilan lain di sini. Dalam bab mani janabah tu dia panggilan lain. Dia panggil hasyafah. Kemudian sebelah bawah pada hasyafah tu dia panggil zakat. Adapun kalau bab batal wudu dia panggil zakat kesemua. Gitu. Itu untuk sebagai maklum. Kalau di dalam bab wudu maknanya batal wudu dengan sebab menyentuhkan kemaluan lelaki dan perempuan kan. Maka dalam bab wudu tu sebut kata zakar maknanya kesemualah. Kesemua mulai daripada pekalannya sehingga sampai ke hasyafah pun bilang kata zakat. Maknanya sentuh dekat hasyafah pun batal wudu, sentuh tepat sebelah bawah pada hasyafah pun batal wudu. Dipanggil katanya hasyafah. Tetapi di dalam bab janabah ni dia asingkan. Hasyafah lah. Zakar tu mana sebelah bawah pada itu sampai pekalan. Maka dia katanya tiada dia syarat bagi nak hasil janabah tu maknanya kena masuk ke semua hasyafah. Apabila masuk sekalian hasyafah, maka dah hasil janabah walaupun zakar tu tak masuk. Walaupun tepat yang dikatakan zakat dikatakan zakar itu tidak masuk sekalipun, maka dah hasil janabah. Janji hasyafah tu dah masuk ke semua. Maka faham daripada kata sekaliannya tu, maknanya kalau masuk tak ke semua, maka tidak hasil janabah. Maka masuk di bawah katanya hasyafah tak ke semua, tapi zakar masuk kebanyakan. Macam mana? Dia kita faham bagi elok-elok bahwasanya kalau masuk ke semua hasyafah, walaupun tepat kata zakat tu tak masuk, belum masuk lagi sekalipun dah hasil janabah. Maka sekiranya kalau masuk tu, yang masuk tu tak sampai, tidak ke semua hasyafah. Tidak ke semua hasyafah. Maka tidak wajib, tidak hasil janabah.
Dan jikalau dia kata dan jikalau serta kebanyakan zakarnya sekalipun. Dan jikalau serta kebanyakan zakarnya, maknanya dan jikalau serta kebanyakan zakarnya sekalipun tidak wajib, tidak hasil janabah. Jadi sebelum tempat yang kata zakar tu, maklum saya ni, dah banyak masuk, tetapi hasyafah tak ke semua. Rupanya begitu. Nah, jadi maknanya tempat yang kata zakat tu banyak masuk, tapi zakat tetapi hasyafah tidak ke semua. Macam mana masalah dianya? Seperti dibelah. Belah dua. Dibelahkan dia kan zakat. Dan dimasukkan sebelahnya. Tiada hasil janabah. Seperti dibelahkan dia kan zakat. Seperti ini nak misal bagi masuk kebanyakan zakat tapi tidak ke semua hasyafah. Nak misal begitu. Nak misal bagi masuk ke semua kebanyakan zakat tetapi tidak ke semua hasyafah. Maka tak hasil janabah. Rupa macam mana? Seperti dibelahkan dia. Dibelahkan zakat. Dan apabila belah jadi dua. Apabila dibelah tu jadi dua. Apabila jadi dua dan dimasukkan sebelahnya. Sebelah lagi tidak masuk. Tidak dimasukkan. Dimasukkan sebelah. Maka apabila dimasukkan sebelah tu maknanya sebelah lagi tak masuk, maknanya tak jadi ke semua hasyafah. Faham gitu? Tak jadi ke semua lah sebab dia jadi belah dua begitu. Sebelah ini tak masuk, sebelah satu lagi masuk. Mana kalau masuk banyak zakat pun dimasuk tapi hasyafah sebelah lagi dekat luar. Faham gitu? Sebelah lagi, hasyafah sebelah lagi kat luar, yang masuknya sebelah. Kalau masuk kedua-dua memanglah. Ni masalahnya dibelah dua, zakar dia dibelah dua, kemudian dia memasukkan sebelah saja. Jadi mana sebelah lagi tak dimasuk, maknanya masuklah dalam katanya tak ke semua hasyafah dimasuk. Maka apabila tidak semua hasyafah dimasuk, itulah tiada hasil janabah, dia kata. Sebab tu maknanya kebanyakan zakar tu dimasuk sebab apabila belah dua, jadi sebelah kanan sebelah, masalah sebelah kiri sebelah, maka dia memasukkan sebelah saja. Sebelah lagi tidak dimasuk. Masuk tu mana masuk banyak lah. Masuk banyak, maka jadi katanya sebab kebanyakan zakat tu dimasuk tetapi hasyafah tidak ke semua. Tidak sekalian hasyafah. Sebab tu tidak hasil janabah. Atau dilipatkan zakatnya. Atau dilipat akan zakatnya dan dimasukkan qadarnya. Atau lebih daripadanya. Maka tiada wajib atasnya mandi. Seperti tiada hasil tahlil atau dilipat. Atau dilipatkan akan zakarnya. Apabila dilipat tu dan dimasukkan tempat lipat tu lah, qadarnya qadar hasyafah. Jadi panjang pendek yang masuknya sama panjang lebih kurang dengan hasyafah. Atau lebih daripadanya daripada qadarnya. Maka tiada wajib atasnya mandi.
Hmm. Jadi dia lipat. Apabila lipat tu maknanya lipat tu maknanya hasyafah naik ke atas kan. Apabila dilipat tu maknanya hasyafah naik ke atas. Maka dia masuk dengan hujung tempat dilipat. Masuk sekadar hasyafah ke artinya lebih banyak daripada qadar hasyafah. Qadar tu mana panjang pendek lebih kurang hasyafah. Dia masuk. Dia masuk. Atau lebih banyak daripada itu. Tetapi masuk zakat saja hasyafah tak masuk sebab dia lipat. Dia lipat tu mana dia patah balik hasyafah tu naik ke atas. Hasyafah dia tu naik ke atas. Apabila hasyafah naik ke atas, mana yang tempat masuk tu ialah tempat zakat itulah yang masuk. Walaupun masuk sekadar hasyafah atau lebih banyak daripada kadar hasyafah sekalipun, tidak hasil janabah. Sebab dia masuk tu masuk tempat kata zakat saja. Hasyafah tidak masuk sebab hasyafah tu dipatah naik sebelah atas. Dilipat dipatah naik ke atas, maknanya tempat yang zakat saja yang masuk. Hasyafah tidak masuk. Tetapi kalau dia lipat, maka dia memasuk, hasyafah pun masuk ke semua, maka hasil janabah juga. Sebab dia kira katanya nak hasil janabah itu syaratnya kena masuk hasyafah, lagi pulanya kena ke semua. Malaikat bagi orang yang terpotong hasyafah, maka tempat zakat dianya ada sekadar tempat zakat saja, maka dikira masuk sekadar hasyafah kalau ada. Panjang pendek zakat mana. Begitu. Jadi masalah di sini kalau dia lipatkan hasyafah, maka melipatkan akan zakat dia, maka ketika dia memasuk tu masuk sekadar tempat zakat saja, hasyafah tidak masuk. Masuk kadar hasyafah ke zakat dia tu atalnya lebih banyak daripada hasyafah, tetapi hasyafah duduk kat luar. Yang masuk tu tempat zakat tu masuk. Maka tiada wajib atasnya mandi. Maknanya tak hasil janabah. Maka sekiranya kalau tidak hasil janabah, dia katanya seperti tiada hasil tahlil dan tiada tetap mahar dan tiada wajib had dan lainnya. Maka sekiranya rupa tadi masalah dibelahkan zakat. Jadi masalah tadi yang katanya tiada hasil janabah. Tidak hasil janabah, pertama masalahnya. Bagi yang kedua tu dia katanya tiada hasil janabah dengan setengah, yakni dengan masuk setengah hasyafah. Satu masalah tidak wajib janabah. Masalah yang keduanya masalah apa dia? Masalah dibelahkan zakat. Tetapi dimasukkan sebelah saja. Maka tak hasil janabah juga sebab yang masuk sebelah lagi hasyafah, sebelah hasyafah lagi tidak dimasuk. Maknanya tidak ke semua hasyafah dimasuk, maka tak hasil janabah. Masalah sama juga masalah apabila dia tu lipatkan zakatnya. Maknanya hasyafah naik ke atas. Naik ke atas apabila maka dia memasuk tempat zakat saja, memasuk sekadar hasyafah atau lebih banyak daripada kadar hasyafah. Semua masalah tadi itu tidak hasil janabah, tidak wajib mandi. Maka sekiranya kalau tak hasil janabah, maka dia katanya tidak hasil tahlil, tidak tetap mahar, tidak wajib had. Dan lain lagi. Dan lain daripada tahlil, lain pada mahar, lain pada wajib had. Seperti bab kafarah jimuk pada siang hari Ramadan. Lainnya kita buat misal seperti wajib kafarah sebab jimuk pada siang Ramadan. Seperti wajib kafarah sebab jimuk pada siang Ramadan. Begitu. Itu maksud dengan lain. Nanti kita hurai balik.
Jadi mudah katanya begini, sekiranya kalau hasil janabah. Sekiranya kalau hasil janabah, maka nak hasil janabah tu syarat dianya masuk seluruh hasyafah. Kalau tak ke semua, maka tak hasil janabah. Maka hasil janabah dan tidak hasil janabah, di sinilah nak kira hasil tahlil ke tidak. Apa dia tahlil nanti sekejap lagi. Okay, begitu dulu. Kalau hasil janabah, maka hasil tahlil. Kalau tak hasil janabah, maka tak hasil tahlil. Apa dia tahlil? Sekejap lagi. Dan juga tetap mahar. Maka kalau hasil janabah, tetap mahar. Kalau tak hasil janabah, maka tak tetap mahar. Macam mana masalah? Tangguh dulu. Lepas tu, apa dia lagi? Wajib had. Masalah wajib had. Maka sekiranya hasil janabah, wajib had. Kalau tak hasil janabah, tidak wajib had. Gitu. Hasil janabah, wajib had. Tidak hasil janabah, tidak wajib had. Apa lagi? Dan lainnya seperti wajib kafarah. Kafarah sebab jimuk pada siang bulan Ramadan. Maknanya kalau hasil janabah, wajib kafarah. Kalau tak hasil janabah, tidak wajib kafarah. Itu terhenti di atas hasil janabah ke tidak. Perkara-perkara tadi tahlil, mahar, had, kafarah, itu tengok kepada terhenti di atas hasil, dobit dianya tengok kepada hasil janabah ke tidak. Gitu. Kemudian tengok dia katanya seperti tahlil. Tahlil dengan ha. Adapun kita baca la ilaha illallah, la itu tahlil, itu dengan ha. Dengan ha itu tahlil. Ini tahlil. Ha. Tahlil mana mahalal. Tahlil maknanya mahalal. Patu tahlil inilah tak tahu sebelah sana panggil sama ke tidak. Kalau orang petani panggil Cina buta. Orang-orang sana ada panggil ke tidak masalah Cina buta. Masalah Cina buta tu, kalau orang petani panggil masalah Cina buta lah. Jadi masalahnya begini, apabila ditolak 3, apabila suami tolakkan isterinya dah 3 tolak, maka tak boleh nak balik. Nak balik apa? Nak kahwin tak boleh. Dia masalahnya kalau tolak 3, tolak 3 tu dia panggil bainunah kubrah. Bainunah kubrah. Ya. Cina buta juga. Dia tolak 3 ni, dia panggil tolak bain, maknanya sebut kata bain tu maknanya tak boleh nak rajak. Mana tak boleh patah balik. Tak boleh nak rajak. Tapi kalau tolak 1 tolak, tolak 1 tolak, maka boleh nak rajak. Tolak 1 tolak tu dia panggil maka tolak 1 tolak tu sekiranya kalau dalam iddah boleh nak rajak. Tolak 1 tolak, tolak 2 tolak tu sekiranya masih ada dalam iddah lagi, maka boleh nak rajak. Tetapi sekiranya kalau terlepas habis iddah, maka tak boleh nak rajak, tapi boleh patah balik dengan secara akad nikah lain. Boleh dengan secara akad nikah lain. Itu kalau tolak 1 tolak, tolak 2 tolak. Tetapi kalau tolak 3 tolak, maka
dalam iddah pun tak boleh nak rajak. Walaupun di dalam masa iddah sekalipun tak boleh nak tolak. Dan apabila habis iddah, apabila masa dalam iddah pun tak boleh nak rajak. Kemudian sekiranya dah habis iddah. Apabila dah habis iddah, maka nak kahwin, nak akad nikah lain pula pun tak boleh, melainkan kena ada tahlil. Begitu masalahnya. Jadi maknanya selepas apabila talak 3, selepas pada habis iddah, dia kalau belum pada habis iddah, tak boleh kahwin dengan siapa-siapa tu. Kalau talak 3, tak boleh nak kahwin dengan orang lain, nak suami nak rajak pun tak boleh. Tetapi kalau nak rajak tu, nak patah balik tu, nak patah balik bersama sekali lagi pulaknya, maka kena tunggu bagi isteri tu habis iddah. Apabila habis iddah, maka tak boleh nak kahwin dengan suami yang talak 3 balik, tak boleh, melainkan perempuan tu dah kahwin dengan yang lain. Kahwin dengan yang lain, maka suami yang lain tu dah jimuk dia. Jimuk tu sekira hasil janabah. Maka selepas pada hasil janabah, sekiranya suami yang kahwin lain tu tolak pula. Apabila tolak habis iddah, boleh nak kahwin dengan suami yang pertama yang tolak 3 tadi. Itu masalah tahlil. Maknanya apabila talak 3, selepas pada talak 3, tak boleh nak patah balik. Dengan secara rajak pun tak boleh, dengan secara akad nikah lain pun tak boleh. Melainkan syaratnya ada tahlil. Tahlil tu maknanya untuk nak menghalalkan dengan suami yang talak 3. Maka orang yang mencina buta tu dia panggil muhallil. Orang Cina buta tu, orang yang jadi Cina buta tu lah, itu dia panggil orang muhallil. Itu dia panggil begitu. Itu panggil orang muhallil. Maka sekiranya kalau kahwin dengan suami apabila habis iddah, perempuan tu pun kahwin dengan suami baru. Maka suami baru tidak jimuk langsung. Artinya jimuk tapi tak hasil janabah. Lepas tu bercerai, talak pula. Maka tak hasil janabah, maka tak jadi tahlil. Maka tak dapat tidak suami yang baru mesti jimuk sehingga dapat hasil janabah. Maka selepas tu dia bercerai, talak. Apabila talak tu habis iddah, boleh nak kahwin balik dengan suami yang talak 3 tadi. Itu masalah katanya seperti tiada hasil tahlil. Maka dhabit dianya mudah. Maknanya ada kalau hasil jimuk menghasilkan janabah, maka hasil tahlil. Kalau jimuk tidak menghasilkan janabah, maka tidak hasil tahlil. Macam mana? Jimuk tapi tak masuk ke seluruh hasyafah. Atau jimuk tapi masalah belah tadi. Artinya dia lipat tadi. Tidak hasil janabah. Maka tidak hasil tahlil. Itu masalah tahlil. Dan tiada tetap mahar. Dan tiada tetap mahar. Mahar ni apa dia? Mas kahwin. Amah kahwin artinya bahasa Arab satu lagi panggil sadaq. Kalau orang petani panggil duit belanja. Mahar. Dia masalahnya mahar ni semata-mata akad nikah dah wajib separuh. Contohnya kalau 100 semata-mata akad nikah ijab kabul, maka wajib dah suami bagi kepada isteri separuh. Contohnya kalau 10, contohnya semata-mata terima akad nikah, maka wajib dah atas suami bagi kepada isteri separuh. Maknanya kalau 10 tu 5 dah wajib dibagi dengan sebab akad nikah.
Lepas tu separuh lagi, separuh lagi tu pula. Separuh lagi tu pulaknya, separuh lagi tu pulaknya, banyak dia katuk kita. Separuh lagi pulaknya, inilah nanti tengok. Kalau dia jimuk sehingga hasil janabah, maka tetap separuh lagi. Kalau tidak, kalau jimuk tapi tidak menghasil janabah, maka tidak wajib separuh lagi. Itu. Itu katanya tiada tetap mahar. Kalau maknanya mana separuh lagi tu. Separuh lagi apa dia, kalau separuh lagi tu maknanya sekiranya kalau dia jimuk hasil janabah, maka tetap kena bayar separuh lagi. Kalau jimuk tidak menghasilkan janabah, maka selama tu tidak tetap separuh lagi. Itu masalah tetap mahar. Dan wajib had dan tiada wajib had, maknanya kalau berzina, had ni masalah berzina. Masalah berzina, sekiranya kalau hasil janabah, maka wajib had zina. Sekiranya kalau tidak tidak wajib, tidak hasil janabah, maka tak wajib zina. Maknanya tak dikatakan zina. Tapi haram lah. Berdosa dah berdosa, tapi had tu tak lagi. Dan lainnya, seperti masalah tadi wajib kafarah. Apabila dia jimukkan isteri pada masa dia puasa bulan Ramadan. Maka sekiranya kalau hasil janabah, maka wajib di atas suami itu, di atas lelaki itu kafarah. Sekiranya kalau tak hasil janabah, maka tak wajib lagi kafarah. Gitu. Apa tu ada lagi masalahnya perempuan, suami isteri semata-mata akad nikah, kalau belum berlaku bersetubuh, kalau bercerai, kalau talak sebelum pada berlaku bersetubuh, maka tak ada iddah. Jadi maknanya selepas pada akad nikah, sebelum pada jimuk, maka tidak ada iddah. Tapi kalau talak selepas pada jimuk, maka ada iddah. Maka nak kira ada iddah pun begini juga. Mana sekiranya kalau jimuk kali pertama hasil janabah, maka sabit iddah. Kalau jimuk tidak hasil janabah, maka tak sabit iddah. Begitulah. Tapi masalah iddah tu, itu ghalib. Tapi kalau masalah katanya tak jimuk, tapi ada memasukkan mani suami, maka itu sabit iddah juga. Itu masalah tu lain sikit. Begitulah. Jadi pada katanya nak tahu katanya hasil tahlil ke tidak, tetap mahar separuh lagi ke tidak, masuk kena had zina ke tidak, wajib kafarah ke tidak, maka apa dia? Tengoklah ketika jimuk tu hasil janabah ke tidak. Maka nak tahu kata hasil janabah ialah masuk sekalian hasyafah bagi orang yang ada hasyafah. Sekiranya kalau orang yang tidak ada hasyafah, maka kira katanya panjang pendek zakat dia tu dijadikan hasyafah. Dikira macam hasyafah. Masuk sekadar hasyafah, iyalah. Kalau tak sampai kadar tu, maka tak itu lagi. Begitulah. Maka jikalau dikeluar, nak begitu ya. Maka jikalau dikeluarkan, kita betulkan. Maka jikalau dikeluarkan yang sudah masuk, dan dimasuk pula akan setengah yang tinggal.
Dan jikalau pada farad orang lain sekalipun, maka wajib mandi atas yang mempunyai hasyafah. Tiada pada orang lain. Tengok, dia kira siapa begitu. Masalah zakar dibelah dua. Tadi. Habis itu dia ada dua isteri. Habis itu dia ada orang ni, dia zakat dia dibelah dua. Kan? Kemudian kita katanya dia ada dua orang isteri. Maka kalau masuk sebelah saja, sebelah lagi kat luar, kita kata dia masuk yang sebelah kanan. Masuk sebelah kanan. Maka masuk sebelah kanan saja, sebelah lagi, sebelah kiri itu tidak memasuk. Maka jadi katanya masuk tak ke semua hasyafah. Walaupun kebanyakan zakat dimasuk. Maka tak hasil janabah kan. Maka tak hasil janabah tu bagi lelaki pun, bagi suami pun tak hasil janabah, bagi perempuan pun tak hasil janabah. Tapi orang ni dia ada dua isteri. Dia masukkan zakat dia yang dibelah tadi, yang sebelah kanan saja dengan isteri ni. Habis tu dia pergi kepada isteri seorang lagi pula, memasukkan dengan sebelah kanan pula. Masuk dengan sebelah kanan, apa dia? Kali pertama dia masuk dengan sebelah kanan, sebelah kiri kat luar. Maka dengan itu tidak hasil janabah kedua-dua kan. Dia lelaki pun tak hasil janabah, pada isteri dia pun tidak hasil janabah. Sebab hasyafah tidak ke semua masuk. Kemudian dia ni orang ada dua isteri. Kali pertama dia masuk tapi zakat dia dibelah. Dia masuk orang yang pertama dengan sebelah kanan, sebelah kiri tidak. Kemudian dia keluarkan, dia pergi masuk kepada isteri seorang lagi dengan sebelah kiri saja pula. Sebelah kanan tidak masuk. Maka isteri yang kedua hasil janabah ke tidak? Tak juga. Jadi kedua-dua isteri tidak wajib mandi, tidak hasil janabah dia. Sebab hasyafah suami yang masuk tu tidak ke semua. Tapi sebelah balik suami hasil janabah. Sebab dikatakan masuk kedua-dua, masuk seluruh hasyafah. Sebab sebelah kanan seorang tu, sebelah kiri seorang ni. Jadi katanya masuk kedua, masuk seluruh hasyafah. Jadi mana rupa di sini sebelah balik lelaki hasil janabah. Sebab dah masuk dalam kata seluruh hasyafah dah masuk. Tapi isteri yang pertama yang masuk sebelah kanan tak hasil janabah. Isteri sebelah seorang lagi yang masuk sebelah kiri tidak hasil janabah. Gitu. Itu makna katanya, itu maksud dengan kata maka jikalau dikeluarkan akan yang sudah masuk dan dimasuk pula akan setengah yang tinggal lagi. Kalau orang yang sama, ni kita kata sebelah ni masuk pada isteri seorang ni, sebelah lagi masuk pada isteri seorang lagi, maka dua-dua isteri itu tidak hasil janabah. Tapi dia ni masuk, dia hasil janabah kan. Tetapi kalau orang yang sama, contohnya isteri dia ada seorang orang sama, kali pertama dia masuk sebelah kanan. Yang sebelah kanan tu dia masuk. Kemudian dia keluarkan, dia buang. Dia keluarkan, tukar pula. Ambil sebelah kiri, masuk pula. Maka jadi hasil janabah kedua-dua. Hasil janabah kedua-dua, sebelah balik lelaki pun hasil janabah, sebelah balik perempuan pun hasil janabah sebab dah masuk dalam kata ke semua hasyafah dimasuk. Kalau orang sama, jadi kali pertama dia masuk sebelah balik kanan, dia keluarkan, dia masuk pula sebelah kiri. Maka
jadi hasil janabah. Itu kalau seorang perempuan. Kalau dua, macam kata tadi. Maka dia katanya, dan jikalau pada farad orang lain sekalipun. Farad orang lain maknanya lain pada orang yang pertama. Jadi dua orang lah. Jadi mana sebelah kanan masuk dengan isteri seorang ni, sebelah kiri masuk pada isteri seorang lagi. Maka wajib mandi atas yang mempunyai hasyafah. Mana sebelah balik lelaki itu, suami itu wajib hasyafah. Tiada pada orang lain. Jadi maknanya dua isteri itu yang dimasuk tu sebelah-sebelah kan. Tak sampai satu hasyafah. Tak seluruh hasyafah. Maka tak wajib janabah di atas isteri dua orang tadi. Itulah. Itu nak cerita bagi katanya, apa dia? Kira dia masuk ke semua hasyafah. Betul-betul ke semua. Kalau berbelah bagi, tak hasil janabah. Tengok begitu lalu dia kiranya. Habis. Atau dimasuk qadarnya, atau dimasuk qadar hasyafah. Ni sambung dengan atas tadi. Sambung di atas tadi. Atau dimasuk qadar hasyafah. Ini sambung dengan tadi. Pada kata hasil janabah dengan masuk hasyafah sekalian. Itu tadi. Sambung dengan tadi. Maka di sini, kalau orang yang tidak ada hasyafah, kalau orang yang tidak ada hasyafah, maka macam mana pula? Di sini. Jadi dia katanya atau dia masuk qadar hasyafah. Qadar hasyafah tu maknanya panjang pendek sakat mana. Begitulah. Panjang pendek dia lah qadar tu. Tidak kira besar kecil, kira panjang pendek. Atau dimasuk qadar hasyafah, panjang pendek dia tu. Hasyafah mana? Orang yang ketiadaan hasyafah. Orang yang ketiadaan hasyafah. Orang yang tidak ada hasyafah, tidak ada tu daripada permulaan. Mana lahir tu tidak ada hasyafah. Maknanya zakar tu ada tetapi hasyafah tidak ada. Tidak ada tu daripada permulaan. Maknanya semula jadi lagi. Mana lahir daripada apabila dia lahir tu, mak dia bersalin kat dia, dah tidak ada hasyafah. Orang ni dulu. Jadi maknanya orang yang tidak ada hasyafah semula jadi lagi. Maka macam mana nak kira sabit janabah ke hasil janabah ke tidak? Apabila hasil janabah hasillah tahlil hingga seterusnya, maka diaktibarkan, dikirakan pada wajib janabah ke tidak. Maka diaktibarkan, dikirakan pada hasil janabah ke tidak. Diaktibarkan qadar hasyafah bagi orang banyak. Mana kebanyakan hasyafah orang ramai itu panjang pendek sakat mana. Kira katanya orang ramai lah, ghalib lah. Ghalib hasyafah orang ni panjang pendek sakat mana. Masuk qadar tu hasil janabah. Kira katanya begitulah. Kalau kata 1 inci ke masalah, masuk 1 inci, hasil janabah. Kalau masuk tak sampai 1 inci, maka tak masuk ke semua hasyafah pada maknanya. Maka tak hasil janabah. Begitulah. Maka diaktibarkan qadar hasyafah orang banyak, mana orang ramai. Mana biasaan hasyafah orang ni panjang pendek sakat mana. Masuk sakat tu, biarlah dia tidak ada hasyafah. Jadi masuk zakat qadar hasyafah orang ramai. Panjang pendek tu mengikut hasyafah orang ramai, maka dah hasil janabah. Begitu. Itu masalah orang yang tidak ada hasyafah semula jadi. Semula jadi. Begitu. Dan jikalau mempunyai, jikalau ada mempunyai
tetapi terpotong. Maka diiktibarkan hasyafahnya yang terkerat, terpotong. Ini tadi masalah semula jadi tidak ada hasyafah. Maka kira hasyafah orang ramai. Panjang pendek tu. Begitu. Tapi kalau dia ada, maknanya dulu ada. Dulu maknanya di lahir itu ada hasyafah. Tetapi terpotong. Terpotong dengan sebab apa itu serahlah. Tapi terpotong. Mana sekarang dia pun tidak ada hasyafah juga. Tapi bukan semula jadi. Maka nak kira hasil janabah tu kira sakat mana? Maka diiktibarkan hasyafahnya orang itu sendiri. Tak kira hasyafah orang ramai. Mana hasyafah dia belum dikerat, belum dipotong, panjang pendek sakat mana. Maka sakat itulah di zakat dia apabila dimasuk. Masalahnya begitu ya. Jadi pandanya kalau tidak ada di awal lagi, tidak ada permulaan, semula jadi lagi, tidak ada, nak kira tahu katanya di zakat nak kira jadi hasyafah tu sakat mana? Kira orang ramai. Tapi kalau dia pernah ada, tapi sekarang dah tiada sebab terpotong. Maka kira katanya hasyafah dia sendiri itu belum dipotong, panjang pendek sakat mana? Maka sakat itulah. Masuk sakat itulah hasil janabah. Tapi nak sederhanalah, jangan melampau lebih panjang pada biasalah. Begitu. Habis. Itu maknanya dan jikalau mempunyai tetapi terpotong. Maknanya dulu ada, sekarang terpotong. Maka diiktibarkan, dikirakan untuk nak tahu hasil janabah ke tidak tu, kira qadar hasyafah dia sendiri. Tak kira ghalib orang kebanyakan tu tidak. Kira hak dia sendiri yang belum dipotong. Hasyafahnya yang terkerat, yang terpotong. Sikit lagi ya. Dan jikalau ada hasyafahnya sangat panjang, lebih pada orang ramai. Maklumlah. Dan jikalau mana tempat yang kata hasyafah tu jadi banyak. Begitu. Jadi tempat yang zakat jadi pendek. Jadi kebanyakan tu jadi tempat hasyafah. Jadi kemaluan dia bentuknya begitu. Pelik pada orang ramai lah. Jadi tempat zakat tu sikit saja. Banyak tu jadi hasyafah. Dan jika ada hasyafahnya sangat panjang, yani lebih pada sakatan biasa, sakatan orang ramai, maka tak dapat tiada daripada hasil janabah itu memasuk sekaliannya. Sebab nak jadi hasil janabah kena masuk semua. Keseluruh. Lepas tu kalau lebih panjang pada orang biasa, kira begitulah. Katanya masuk hasyafah semua, hasil janabah. Kalau tak ke semua, tak hasil janabah. Tapi masalah ni ada khilaf. Masalah ni ada khilaf. Tapi ikut dia kata sini, syaratnya kena masuk ke semua juga. Walaupun lebih panjang daripada orang biasa sekalipun. Tapi setengah tu dia kata tak begitu. Kira sekadar kalau hasyafah dia lebih panjang tu, walaupun kita kata kemaluan dia tu hasyafah saja. Tidak ada tempat yang kata zakat. Maka dia kata, setengah tu dia katanya tak kira masuk ke semua. Masuk qadar panjang pendek orang ramai. Dah hasil janabah. Setengah dia kata begitu. Tapi ikut di sini katanya syaratnya kena masuk ke semua. Walaupun lebih panjang daripada orang biasa sekalipun. Begitu. Habis di situ, dan jikalau daripada binatang seperti umpama kera. Diiktibarkan. Seperti umpama kera diiktibarkan qadar ada.
Dan jikalau daripada binatang. Wallahu a'lam, alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحانك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.